Hey guys, selamat datang ke OB4 Live. So, aku sekarang ni dekat rumah. Dah tak boleh masuk office dah. Okay, dalam minggu ni, aku seorangan dekat rumah ni sebab ni, Dan ni, dia ada je dengan aku. Tapi kau tengok. Aku tengok. Dia kat rumah. Dia kat rumah sebab apa dia tak boleh buat? Katanya sebab internet dia slow. Aduh, noob betul. Okay, so dalam minggu ni, kita macam biasa, konten akan tetap diteruskan. Kita akan tanya pasal Amin dengan cerita Amin menghilang lama. Sebab apa? Ramai dah tanya dia. Kenapa mana Amin, mana Amin. So, minggu ni, dalam video ni, kita akan bagi tahu kenapa Amin lama menghilang. Lepas tu, kita ada news-news yang menarik. Okay guys, so aku tak nak cakap banyak. Korang kena layan video ni, okay? Hai korang, kepada semua peminat-peminat OB4 Live. Disebabkan PKB, MCO dah kembali. So mulalah pelbagai trend. Hai Dave, ini adalah pembantu saya hari ini. Disebabkan PKP MCO dah kembali, maka mulalah trend yang memerlukan kita masak kat rumah. Trend kita buat kopi, dalgona coffee. Trend apa lagi ni? Trend workout kat rumah kan. So untuk vlog OB4 Live, terutamanya saya nak share resepi buat kek coklat untuk orang bujang. Simple saja, mudah saja, dibantu oleh pembantu saya. Pembantu saya. Okey, jom kita tengok bahan-bahannya. Okey korang, ini adalah bahan-bahan dia. First kali saya dah belikan tepung kek coklat segera. So senanglah, ini ada jual je kat mana-mana, kat Medin ke semua ada lah. Lepas tu susu pekat, lepas tu telur, saya pakai 4 biji telur. Lepas tu kalau coklat kek, saya akan letak ni lah wajib, coklat rice Lepas tu ini sebab coklat masak saya lupa nak beli, jadi saya pakai coklat yang makan punya untuk buat dia punya ni, yang macam ni kat atas ni. Lepas tu potong gula saya akan tabur kat atas. So, kita tengoklah hasil dia nanti. Nak buat kek ini mudah je. Korang boleh baca instruction dekat belakang ni, penyediaan kek. Pukul dulu telur tadi. Ini saya pakai telur ayam kampung. Sebab katanya ayam kampung banyak protein kan. Okey, ni minyak 150 ml kan. Masukkan susu pekat 150 ml juga. Korang masukkan air panas ni 150 juga. Okay, sekarang masukkan instant cake tepung ni. Ini bahan utama lah, tak ada ni tak jadi lah. Alah senang je korang beli ni dekat supermarket. Masukkan semua tepung ni ke dalam ini acuan. Wah. Specialnya kalau korang ikut instruction kat belakang ni, dia suruh pakai senduk kayu. So aku pun pergilah ambil senduk kayu ni. Padahal boleh je blend terus kan. Ini kita pakai paper apa? Parchment. Ya, menurut pembantu saya dia kata pakai parchment paper. Kelas ni ada pembantu amat asyik. Okey, dah sebati, tuangkan bahan ini ke dalam paper yang dah kita sapu dengan mentega tadi. Okey, ni ada tip yang terbaru. Kalau korang pakai aluminium foil ni, menurut Chef Zam, chef yang terkenal di Malaysia, belah yang berkilat ni kena kat dalam macam ni. Sebab apa? Sebab dia pantun haba. Menurut pembantu saya kat sini, dia kata dia pernah kerja dengan Chef Zam suatu ketika dahulu lah, zaman kegemilang ni. So kek saya ni ditutup oleh aluminium foil supaya nanti kita kukus tu, dia punya air-air kukusan tu tak jatuh lah, tak jatuh ke dalam permukaan kek. Okey, jom. Okey, kek ni pun dah siap. Jom kita masuk ke dalam kukusan periuk kita. Let's go. Okey, ni kita kukus. Kita panaskan air. Panas. Kita masukkan ni. Oh, panas. Panas. 1, 2, 3. Okey. Dah, lepas tu kita tutup. Berapa minit nak tunggu? 45 minit. Jap. Korang jangan lupa tengok video ni sampai habis dan jawab soalan cepuk mas yang diberikan di hujung video. Jawab dekat ruang komen beserta nama IG korang. Okay? Okay guys, so baru-baru ni kecoh di media Prima sebab ada swab test. So dalam 400 orang yang kena swab test tu, ada 4 orang saja staff daripada Obulan yang kena. 4 orang je. Okay guys, so aku nak tanya diorang, kenapa diorang kena buat swab test? Apa cerita sebenarnya ni?
So aku nak tahu, aku nak tanya diorang, kenapa diorang kena buat swab test? Gimana ya? Apa perasaan? Rasa berubah. Macam nak sunat rasa dia. Nas, first time Berubah bang. Ngucap bang. Doakan kita semua selamat. Kita cek dong. Okay geng, hari tu aku ada buat swab test. So, kenapa kena buat? Okay, sebabnya kita orang kena kerja, kena masuk office. So, dekat Damansara tu dia kira kawasan hotspot lah sekarang. So, kalau nak masuk office, kena buat swab test, dapat result, and then baru kita boleh kerja lah. So, perasaan sebelum tu nervous juga lah, benda tak pernah buat lagi kan. So, ni kira first time lah semua hidup buat swab test ni. Yes, rasa nervous. So, orang beratur semua sebab sebelum ni tengok video kan ada orang yang sampai keluar air mata semua kan. So, macam takut kat sebenarnya. Okay, lepas dah buat tu perasaan lega lah. Lega tapi tak lega sangat sebab tak tahu result lagi kan. Sakit kan rasa dia. Dia satu rasa yang baru yang tak pernah rasa. Dia sebenarnya sakit sikit je, tapi dia satu rasa yang baru. Dia cucuk hidung masuk, dia kuis-kuis dalam hidung ni, berair kat mata temu. Tu lah rasa dia. Dah rasa sakit sikit je. Saya sakit manja macam tu. Rasa terkejut lah masuk dalam mulut. Nampak lah muka tadi. Orang kena panggil tu sebab HOD dapat email daripada orang-orang atasan, orang HR apa semua untuk suruh buat swab test dekat Media Prima. Sebab kemungkinan, tak pasti, aku tak sure, ada seorang staff daripada Media Prima kena positif ataupun tak. Lepas tu lagi satu pun, Damansara pun antara kawasan yang red zone. Aku kalau boleh tak nak kena swab, tapi macam mana nama terpilih buat je lah. Okay, aku tak nak kena swab sebab dia lelaki kan, dia tak takut, dia nervous. Dia nervous itu je. Yelah, kita tak pernah kena cucuk-cucuk hidung apa semua kan. Cucuk hidung, mulut tu kan, dan dalam kan. Itu yang seram. Perasaan dia apabila kita sampai dekat kawasan dia, kita buat dekat kawasan lobby tu, lobby Media Prima. Tapi dia punya time kita turun tu, ramai dia dalam 400 orang. Yang ramai semua teknikal lah. Maknanya waktu tu dalam Media Prima teknikal punya bahagian dengan teknikal dengan news punya bahagian kena buat test COVID. Beratur lah, kita beratur panjang-panjang. So time perasaan tu apabila kita beratur, orang semua pandang apa semua. Ada yang masuk buat rekod video. Ada punya perasaan tu macam kita nak sunat kalau lelaki lah. Time nak beratur jumpa Tok Mudin tu ada nervous lah. Macam tu lah dia. Kalau lelaki lah, kalau perempuan aku tak tahu. Macam result aku untuk batch pertama, Alhamdulillah negatif, bukan positif. Walaupun aku duduk di kawasan Shah Alam, Alhamdulillah lah negatif lah. Cuma penjarakan tu kena jaga je lah. Kemudian lepas swab, lupa. Aku lepas swab, tak boleh pergi mana-mana. Kena duduk dalam masa 2 hari, 3 hari, 4 hari macam tu lah. 2 hari ke atas, tak boleh keluar rumah. Duduk kat rumah sampai result tu keluar. Perasaan dah tahu, kita dah tahu, aku dah tahu negatif. Tak ada, Alhamdulillah lah. Alhamdulillah sebab rumah aku pun ada anak kecil apa semua kan, ada baby apa semua. Dapat tu Alhamdulillah lah. Kepada netizen lah, cuba kekalkan jarak 1 meter. Pakailah mask di mana anda berada, kecuali di rumah. Kalau kena kuarantin, jangan bergayau-gayau. Selamatkanlah diri anda dan orang lain di sekeliling. Kalau kena mungkin dah menyesal. Kalau tak kena, Alhamdulillah. Berapa minggu tak ada? Apa cerita ni? Aku dengar insiden. Accident. So aku macam, selain pada aku injured, motor aku pun dah jahanam. Aku tak ada transport nak pergi office. So aku kerja kat rumah. Dia macam ni, aku start payah bagi tahu location lah kan. Tapi dia jadi dekat traffic light lah. Okay, traffic light dekat Shah Alam. dekat MAC tu. Mula aku dah gerak. Lepas tu aku sekali dengan geng motor ni tau, depan ni. Lepas tu aku pun ikut mereka. Tapi sampai satu traffic light tu merah, tapi mereka semua jalan, aku je berhenti. So aku je berhenti dekat traffic light merah tu. Okay, traffic light tu ada 3 lane. Aku duduk lane belah kiri sekali. Lepas tu aku berhenti traffic light tu, dalam berapa second, boom, terus aku terbang. Aku terus flip, somersault ke belakang. Scary kan?
Yang langgar aku tu kereta Wish, so dia agak besar ah. Dan aku tak pasal sebab tak ada bunyi brake langsung. Kira hang bayang, kira dia betul-betul langgar aku baru dia brake. Then aku dah pelanting, pusing, aku jatuh ni semua, lepas tu aku injek aku punya shoulder macam, tapi X-ray okey. So dia macam joint aku, tahu masa lah. Lepas tu ada luka-luka sikit, sebab tu aku macam takkan nak pergi office kan. Kalau aku ada motor aku boleh jalan pun, aku tak pergi office pun. So hi, okay, untuk minggu ni 3 top story dekat Obulan di tangga yang ketiga. Kisah ni sangat sedih apabila seorang ibu dia campak anak dia jatuh kat sungai. Tapi kisah ni bukan jadi kat Malaysia tau, jadi kat Iraq. Lepas tu ikut satu laporan ni, kononnya dia buat macam tu sebab dia jealous dengan suami dia. Lepas tu sekarang suami perempuan tu dah ditahan lah untuk tindakan seterusnya. Yang kesiannya sebab dua-dua anak tu dia lempar dalam sungai. So macam tak patut lah, sepatutnya seorang ibu kena didik anak dia kan. Tapi kisah ni terjadi bertentangan dengan apa yang sepatutnya si ibu tu buat. Lepas tu banyak netizen komen apa? Oh, netizen mesti kecam lah. Takkan mak buat macam ni kat anak kan. Sepatutnya tahulah you gaduh dengan suami you, tapi tu bukan solution yang terbaik. Anak you anugerah kot yang sepatutnya you jaga kan. Tapi end up kena buat macam tu. Macam memang kena kecam teruk lah video tu. Video tu memang ramai gila yang share dekat Sokmed. Kalau tengok kat Sokmed memang viral lah. Orang netizen memperkatakan tentang kejahatan ibu tu. Macam dengar kat Twitter yang paling ramai orang share. Kat Twitter ramai. Kat Facebook pun ramai. First benda tu mungkin setengah orang tak tahu tau, sebab time tu tak ada media lagi yang report. Lepas tu Gulf News yang start beritahu benda tu. Sepatutnya first orang macam clueless lah benda tu apa yang jadi, sebab mungkin dia buang benda lain ke. Tapi selepas ditahan baru tahu punca kejadian sebab apa dia buat macam tu. Story nombor 2 sangat mistik, sangat menakutkan. Kalau kita duduk rumah seorang-seorang memang rasa takut lah. Okay, cerita dia macam ni. Seorang dia ni owner rumah lah, dia tweet dia punya jiran cakap, "Hey, you malam-malam boleh tak slowkan TV. Tahulah you tengok TV pukul 12 malam, tapi tolong slowkan music." And kejadian tu jadi setiap pukul 12. Lagi misteri sebab rumah tu dia cakap dia dah cut off semua elektrik dengan air. Tapi how come still ada benda tu? And okay, benda ni berterusan lagi tau. Apabila rumah dia orang dah hantar nota banyak, 2 nota orang cakap benda yang sama, tolong slowkan TV apalah semua. Lepas tu lepas komplain. Lepas tu ada satu di WhatsApp cakap, "Kenapa malam-malam baru you nak mandi Setiap malam 12.30 I dengar orang mandi." So dia macam speechless lah. Rumah tu dah 2 tahun tinggal. Lepas tu elektrik tak ada, air tak ada, tapi macam ada penghuni yang duduk kat situ. Ikutlah cakap kalau orang let's say, kalau macam pencuri masuk ke, ada macam tanda-tanda kan, macam benda dia berubah ni tak. So benda ni macam menghantui dia punya jiran-jiran lah. Jiran-jiran dia pun first bila dia cerita yang 2 tahun dia tak duduk situ, semua macam shock gila, macam terkejut. How come tak ada orang? Padahal sebelum ni bunyi diorang dengar tu bunyi apa? And kejadian jadi selepas pukul 12.30 malam. Dekat mana ni? Dekat apartmen dekat bukan Damansara, tapi kat Malaysia lah, dekat Selangor. Spesifik dia tak ingat. So macam Netizen komen apa netizen? Netizen of course lah cakap creepy weh. Mana? How come tiba-tiba ada kan benda ni? Padahal rumah dah lama tinggal. Lepas tu ada yang cakap, itulah rumah lama kan sepatutnya tak boleh tinggal. So macam netizen adalah nasihat macam kena baca Yasin lah, kena balik rumah tu balik. Macam tak boleh lah tinggal rumah tu kosong terus. Sebab kita tahu kan, kita dalam dunia ni bukan kita je yang duduk, ada makhluk lain juga. So Nazmi pick up story ni daripada mana? Dekat Twitter. Okay, so dekat Twitter, dekat thread Twitter tu ada tak macam orang-orang yang duduk dekat apartmen yang sama macam share diorang punya experience macam, oh aku pun ada dengar juga benda ni sebenarnya, ada tak? Tak ada. Okay, dia je yang situ. Oh, okay. Tapi yang make sense, yang kita rasa dia tak bohong, sebab memang obviously dia tunjuk semua screenshot dia dengan dia punya jiran. Lepas tu dia siap dapat 2 nota yang orang tinggal depan pintu. So macam benda tu kita tahulah bukan dia fake, benda tu ke apa. Yelah, so memang real lah. Kalau nak buat fake news pun macam tak ada orang nak buat kot. Nanti kena betul-betul lah. So benda tu betul-betul misteri kan, siapa je, semua orang takut kot. Lagi tu yang aku perasan Twitter ni community ni diorang suka cerita-cerita hantu atau cerita bunuh, kan? Betul. Bunuh, rogol, cepat je retweet. Sebab kadang-kadang kan netizen kita macam
dia rasa benda yang sama tau. Cuma mungkin dia orang tak luahkan. So kalau bila ada seorang cerita tu macam, oh macam pernah jadilah. So macam boleh relate balik lah benda tu. At the same time benda ni macam bagi pengajaran lah dekat kita. So kita tahu lepas ni alert lah benda tu. Sepatutnya kita ada duduk dekat rumah. Macam at least sewakan lah, tak biar rumah tu kosong. Okay guys, kita punya kek kukus ni dah siap. Panas. Kat dalam tu macam tu. Nah tu. Dah siap. Sekejap kita sejukkan dulu. Sekejap kita buat topping dia. Okay, tada. Finally kek dah siap. Ini dah kek yang kita kukus 45 minit lebih kurang. Lepas tu sekejap kita nak buat topping dia kat atas. Saya pakai potong gula, susu creamer tenusu manis. So ini masukkan je dalam kuali panas. Habiskanlah ni coklat juga sedap ni. Masukkan sebut topping ni. Ini dah memang dia bagi dalam kotak tu. Masukkan je. Gaul-gaul. Ni dah siap. Ni korang boleh sapu je macam ni. Dia punya... Oh panas. Aduh. Semua kedai. Meleleh ni. Habiskan ni. Rice coklat. Orang meleleh ni dia punya kuah ni. Sedapnya. Ini adalah dark coklat yang beli dekat Langkawi hari tu. So parut je. Parut macam ni. Macam mana? Ni tak. Ya ke macam ni? Wah, tada! Dah siap. Inilah resepi kek coklat bujang senang daripada saya, Ahmad Asyik, dan juga rakan-rakan. Jom kita rasa. Kita rasa sikit. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Ahmad. Happy birthday. Happy birthday. Okay, thank you. Okay. Yeah. Oh my god. Air mata. Hari Rabu minggu lepas kita dapat WhatsApp group yang menyatakan siapa yang akan bekerja ataupun datang ke office dalam masa PKPB ni, dalam masa 2 minggu ni, diorang dikehendaki untuk buat saringan swab test. So kenapa kita orang kena pergi? Sebab kita orang involve shooting pada hujung bulan Oktober. Masa aku dah sampai ke office tu, tak adalah nervous. Cuma benda tu macam bila kau nak kena do something macam dentist ke, kau nak kena pergi jumpa doktor ke, of course lah perasaan tu jadi macam berdebar-debar, okay? Tapi tak adalah nervous sangat. Macam try to act chill. Pada aku benda tu macam, sebab aku dah letak mindset yang macam, okay, benda ni macam ibarat kau swim, lepas tu air tu termasuk dalam hidung. So benda tu sebenarnya lagi perit, okay? So aku anggap benda tu rasa yang lebih kurang macam bila kau swim, kau tersedut air. Macam tu lah. So jadinya tak adalah nervous sangat. Sebelum tu pun kita orang tanyalah dekat team siapa yang dah pernah buat swab test tu kan. Sebab diorang come back from area-area yang ada COVID tu. So ada yang cakap tak sakit. Okay, so aku pun macam, okay lah, relax lah, turun. Sampailah turn aku. So bila turn aku, so okay, duduk. Frontliner yang handle aku tu is a guy. So dia cakap, cik kena relax. So aku pun macam, okay lah, keluarkan lidah, masukkan lidah yang macam cuak lah. Macam mana dia nak cucuk tekak aku. So aku buat dekat tekak dulu dan baru hidup. So dia masukkan lah benda alah yang dia nak ambil liquid tu from aku punya throat tu. Aku punya tekak, aku tak rasa dalam mana, tapi benda tu panjang lah, which is swab test punya stick tu panjang. So dia pun masukkan, and then dia congkel lah liquid yang dekat tekak tu. Dia nak ambil liquid dari hidung, which is kalau tengok dari gambar-gambar kartun ataupun illustrations yang ada, benda tu macam dalam, so cucuk ke dalam. Tapi honestly aku cakap benda bila kau swim tersedut air tu lagi perit daripada kau buat swab test. So dia masukkan, kau kena dongak lah sikit position, sebab kalau kau tak dongak susah dia nak sondol stick tu ke dalam hidung kau. Okay, so dia cucuk stick tu, dia biar few second, lepas tu dia pusing-pusing stick tu untuk get the liquid ni lah melekat dekat stick swab test tu. Okay, then dia keluarkan.
So that's it. Itu je swab test dia. Kalau ikutkan lepas buat swab test ni, kita orang dikendaki untuk quarantine diri kau at least 2 hari sampai result kau keluar. And then kena duduk kat rumah diam-diam sampai result tu keluar. Keputusan dapat dalam hari Sabtu. So Alhamdulillah aku dengan tim semua dapat keputusan negatif untuk swab test ni. Aku just nak pesan lah dekat whoever yang tengok video ni dan juga dekat tim kita orang yang sebenarnya buat swab test ni tak sakit pun. It depends lah sebab yang kita orang yang buat ni pun 4 orang. So 4 ni ada experience orang sendiri. Ada yang cakap sakit kat tekak, ada yang cakap sakit kat hidung. So it depends pada masing-masing punya rasa dan juga perasaan time tu lah. So aku harap sebab COVID ni still ada, and then korang mana yang kat luar sana tu bawa lah hand sanitizer ataupun macam aku segala benda yang related dengan spray disinfection ataupun sanitizer apa semua. Sekarang ni jadi hobi baru untuk aku beli benda tu instead of benda-benda lain. Aku jatuh, lepas tu aku macam dah terduduk tu. Kalau hang jadi aku pun mesti macam nak turun bangun tengok kod kereta nak langgar hang ke apa kan. So aku bangun-bangun aku tengok macam okey sebab lampu merah lagi kan, so tak ada kereta apa. So aku latih macam baik aku langgar je ikut ingin motor tu kan. Kalau aku tak jadi macam ni nampak barai lah. Lepas tu aku duduk tu duduk jalan, aku just scan semua. Aku check badan aku macam aku dah tak sedap lah shoulder aku. Lepas tu aku berhenti tepi. Rupanya driver tu dia tengah tengok Waze. So dia cakap dia tak pasal Tino. Dah agak dah. Aku dah minta maaf buat Bukan. Tino. Janganlah mok orang. Okay, dia masalah lah. Tapi macam dia okay lah. Dia macam Dia nurse. So dia buatkan anak andung pakai tudung dia. Dia buka tudung untuk Amin. Dia buka tudung. Tak ada. Tudung dia dalam kereta ada macam tu. Dia pakai andung. Lepas tu dia call. Lepas tu bawa pergi hospital lah. Macam report semua. Tapi kan tak kalau hampa kalau ada macam pengalaman kena langgar accident apa kan, dia jadi 2 benda tau. Hang laju dan hang slow. Time tu dia ada slow motion, tapi dia jadi dengan cepat. Tapi macam aku kena tu kan aku stop dan aku tak tahu apa-apa. Tiba-tiba aku macam terus terpusing dan aku pejam mata. Dia jadi macam sap. Aku rasa badan aku kena langgar belakang tau. Kena langgar belakang cermin kereta dia. Cermin kereta dia pecah lah. Lepas tu time tu aku pejam mata. Aku ada jaket, ada bag, helmet aku semua macam safety aku okey lah. Tapi aku tengah pusing tu aku pejam mata, aku macam aku cakap lah Allah Akbar. Macam aku dah takut gila kan. Sebab hang tak tahu hang terpusing tu, hang terpusing tepi kereta ke, bawah kereta ke, atas kereta kan. So aku takut macam nanti ada dia hempak lagi ke apa kan. Aku dah macam insya-Allah aku tak ucap lah. Aku Allah Akbar. Tapi macam-macam lah aku fikir. Tapi cepat gila jadi. Tak tepek Thailand. Itu aku nak cakap semoga hang cepat sihat lah. Okay, dah sihat dah sebenarnya. Dah sihat. Dah sihat lah. Cuma aku PKPB awal. Paling panas. Ada satu video pelakon terkenal lah. Video dia tahu kat video dia tengah viral kat Twitter. Tapi dia tak boleh sebut nama dia. Video tu Apa aku nak tahu, tapi nanti kita tutut lah. jangan. Apa dia? Okay, video tu dia orang cakap mirip seorang pelakon lelaki. Pelakon tu pelakon barulah tapi dia dah famous sebab sekarang dia drama yang dia tengah berlakon tu baru habis. Kayaknya dalam drama tu dia memang famous lah orang cakap. Tapi sekarang tak ada any statement lagi daripada pihak dia. Cuma hari tu dia punya pihak management, tapi kita tak tahulah tu betul-betul dia atau pelanduk dua serupa kan. Lepas tu dia punya management cakap dia orang akan ambil tindakan yang segera dekat orang yang sebarkan benda tu. So macam daripada dia pun tak ada any statement pula. Tak ada. Just cakap management ni cakap akan ambil tindakan dekat orang yang sebarkan benda tu. Tapi macam kesian lah, benda tu macam mengaibkan lah. Lepas tu dalam video tu pun macam kesian lah, agak macam memalukan. Okay, so video tu tersebar melalui mana? Dia dekat Twitter. Saya rasa orang yang dark side, kita tahu kat Twitter kan ada macam yang community dark side tu kan. Diorang lah yang share. Lepas tu netizen pakat cakap, dia ni bukan
muka dia macam macam netizen dah tahu siapa dia. Tak mana-mana tak dapat Tak tahulah macam, tapi macam kesian lah juga dekat dia. Macam benda tu macam mungkin simpanan peribadi tau, tapi tiba-tiba at the end benda tu macam tersebar. Yelah, tapi aku kan bukan dia seorang je kan. Sebelum ni pun dah ramai artis. Ramai. Lepas tu adalah macam kata-kata netizen yang cakap, alah yang ni sebab nak meraih populariti lah tu, sebab tu buat macam tu. Tapi rasanya tak kot, takkan diri sendiri nak memalukan diri sendiri kan. Betul. Itu story nombor 1. Yes, story paling hot minggu ni. So itulah saja sekian 3 top story dekat Off Bulan minggu ni. Jangan lupa untuk follow, subscribe dan like page Off Bulan. Bye. Okay guys, itu saja Hobby for Life untuk kali ni. Kita dah tahu kenapa Amin lama menghilang, rupanya accident. Okay, so dalam minggu ni aku nak korang share channel-channel YouTube yang korang rasa best, dan juga series atau movies di Netflix yang korang rasa kita patut tengok di ruangan komen di bawah ni. Dan jangan lupa juga tinggalkan nama Instagram korang di bawah untuk kita orang pilih pemenang, so that kita orang nanti kita tengok siapa yang paling banyak komen, paling konsisten, mata terkumpul, kita akan carilah macam biasa kita orang buat kan. Okay, so jangan lupa tinggal komen di bawah, dan kita jumpa lagi di Hobby for Life di minggu hadapan. Okay, bye. Tuan suruh saya action, tuan tak suruh saya cakap.